Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya K. Firdaus bin Muhammad Kamil. Nombor metis adalah 23 DKM 20F1121 daripada kelas DKM 4B. Hari ini saya bersama rakan saya akan membuat case study presentation mengenai pengumpulan dan saliran air sisa. Jadi kita akan pergi kepada pengenalan, iaitu air sisa buangan adalah air yang telah digunakan, termasuklah bahan-bahan seperti air sisa manusia, sisa makanan, minyak, sabun dan bahan kimia. Air sisa domestik termasuklah air dari siki, tak mandi, tandas, mesin basuh dan dapur. Air sisa daripada aktiviti perniagaan seperti perindustrian adalah lebih kompleks kerana air yang digunakan untuk pelbagai tujuan. Air sisa juga termasuk daripada air larian ataupun storm water yang mengandungi banyak bahan cemar seperti hidrokarbon yang dibersihkan daripada permukaan bandar seperti jalan raya, tempat letak kereta dan bumbung. Pelepasan air sisa domestik bersama dengan air sisa daripada industri dan pertanian mempunyai kesan ke atas keadaan persekitaran sungai dan perairan pantai. Pembuangan air sisa menambah beban nutrien dan menyumbang kepada masalah eutrofikasi dalam sungai, tasik, pantai dan perairan. Kesan pelepasan air sisa termasuklah membuang sampah yang terselindung ke dalam sungai-sungai, mewujudkan bau busuk dan potensi bahaya kepada kesihatan. Pencemaran yang berterusan boleh mengancam kehidupan akuatik dalam sungai. Sains kejutan air sisa diketahui lebih daripada 100 tahun dahulu. Dalam tempoh ini, teknologi yang digunakan sememangnya telah mencapai kemajuan yang besar dalam mengalahkan perlindungan alam sekitar. Next slide. Seterusnya merupakan kajian literatur melibatkan logi rawatan air sisa ataupun WWTP, iaitu air sisa ialah air yang berasal daripada air yang digunakan dalam aktiviti domestik, pertanian, perindustrian serta perubatan atau pengangkutan. Pada asasnya, air sisa boleh dibagikan kepada dua, iaitu air kumbahan dan air sisa industri. Air kumbahan adalah air buangan yang berasal daripada aktiviti domestik seperti tandas, pancuran mandian dan sinki. Air sisa industri pula berasal daripada aktiviti perkilangan, perindustrian dan komersial yang besar, dibawa dan mempunyai komposisi yang berbeza sama sekali daripada air kumbahan. Jadi aplikasi daripada logi rawatan air sisa ataupun WWTP adalah kebanyakannya pada kilap penapisan petroleum atau industri petrokimia menghasilkan sejumlah besar air sisa dan memerlukan logi rawatan air sisa di tapak. Contoh lokasinya seperti di Negeri Sembilan, iaitu logi rawatan air sisa di Kuala Jelai. Terusnya logi rawatan kumbahan ataupun STP, iaitu logi ini mengeluarkan bahan cemar ataupun sisa kumbahan daripada isi rumah, bangunan komersial dan kadang-kadang juga mendapat aliran masuk air sisa komersial. Ia boleh menerima air hujan dan serpihan daripada perbentung. Logi rawatan kumbahan ini memainkan peranan penting dalam memastikan penduduk sihat dan selamat dengan membersihkan air sisa dengan sekumpulan prosedur kimia, fizikal dan biologi sebelum membuangnya ke alam sekitar. Jadi aplikasi ini lebih kepada logi rawatan yang ditemui di bandar-bandar besar seperti rumah kediaman, bangunan komersial dan air sisa daripada perbandaran. Terusnya, saya serahkan kepada Haris. Selamat sejahtera, nama saya Haris Naidul KA Subramaniam dan nombor metrik saya ialah 23 DKM 20F1031. Saya akan meneruskan dengan kajian literatur iaitu logi rawatan penyamineralan. Dalam rawatan air untuk tujuan perindustrian, penyamineralan lazimnya melibatkan pepejal atau mineral terlarut sepenuhnya daripada air proses atau suapan, iaitu air penyahir yang dibekalkan daripada tangki kepada dandang untuk ditukar kepada wap. Aplikasi penyamineralan ialah penyamineralan biasanya digunakan dalam industri yang memerlukan air dengan tahap ketulenan yang tinggi. Contoh industrinya ialah industri makanan dan minuman, industri aliran proses yang digunakan dalam pembuatan barang elektronik,
dan industri untuk penjanaan wak kuasa dan penyertapan. Yang kedua ialah logi rawatan effluent. Logi rawatan air effluent merawat effluent industri, iaitu air buangan yang berlaku akibat daripada pengaliran hasil sampingan daripada industri. Aplikasinya pula ialah logi rawatan effluent digunakan dalam sektor yang mempunyai pencemaran kuasa yang tinggi. Seterusnya, rawatan air osmosis. Songsang. Prinsip osmosis songsang berfungsi pada kaedah penapisan yang mengakibatkan penyingkiran sejumlah besar bahan cemar dan kekotoran daripada air sisa dengan mengenakan tekanan padanya. Aplikasi rawatan air osmosis songsang ialah contoh industri yang menggunakan logi rawatan air osmosis songsang adalah industri mekanikal, suapan dandang, kemasan logam untuk makanan dan minuman. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang 5 proses utama rawatan sisa buangan. Yang pertama ialah pembukaan kimia. Bahan kimia pertama yang ditambah ialah klorin dioksida. Ia adalah oksigen yang digunakan untuk memecahkan bahan organik semula jadi seperti daun yang mereput dan bahan tumbuhan yang lain. Satu koagulan kimia yang dikenali sebagai aluminium sulfat digunakan sebagai koagulan utama. Bahan koagulan ditambah pada unit campuran ini adalah unit yang mencipta tenaga pencampuran bergelora untuk membantu menyebarkan koagulan kimia ke dalam air mentah untuk memulakan proses pembekuan. Yang kedua ialah flokulasi. Flokulasi ialah proses kacau perlahan yang menyebabkan zarah-zarah terkumpul kecil membentuk flok. Proses pemberbukuan menggalakkan sentuhan antara zarah flok di dalam air. Sentuhan atau pelakaran antara zarah ini terhasil daripada kacau lembut yang dihasilkan oleh cara pencampuran mekanikal atau hidrolik. Flok yang terbentuk mewujudkan permukaan di mana zarah dalam air menyerap pada permukaan flok dan akan membentuk zarah temendap yang lebih besar untuk memudahkan penyingkiran melalui pemendapan dan penapisan. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada K. Terima kasih. Seterusnya, proses pemendapan. Tujuan proses pemendapan adalah untuk mengeluarkan pepejal terampai yang lebih tumpat daripada air dan mengeluarkan beban zarah pada penapis. Pemendapan dicapai dengan mengeluarkan hal laju air yang dirawat di bawah titik di mana ia boleh mengangkut bahan terampai yang boleh diselesaikan sekaligus membenarkan daya graviti mengeluarkan zarah yang dipegang dari ampaian. Apabila air hampir masih dalam lembangan pemendapan, pepejal termendap dan akan bergerak ke arah dasar lembangan. Proses pemendapan ini menghilangkan hampir 90% pepejal di dalam air. Air yang lebih jernih di permukaan dikumpul dalam tiub pencuci yang mengarahkan air ke galeri penapis untuk mengeluarkan baki 10% pepejal. Seterusnya adalah pembasmian kuman, iaitu air yang mendap kemudiannya mengalir dari bangunan pra pemendapan ke kemudahan penapisan. Sebelum tiba di kemudahan penapisan, klorin ditambah ke dalam air di titik pra-klorinan untuk memulakan proses pembasmian kuman. Proses pembasmian kuman direka untuk membunuh atau mengaktifkan kebanyakan mikroorganisma dalam air, termasuk pada dasarnya semua organisma patogen, sama ada ia daripada bakteria, virus atau parasit khusus. Penapisan. Air termendap berklorin kemudiannya mengalir ke dalam kemudahan penapisan dan ke penapis untuk proses terakhir, unit utama yang digunakan untuk merawat air minuman. Penapisan ialah proses melewatkan air melalui bahan seperti lapisan arang batu, pasir atau bahan berbutir lain untuk menghilangkan kekotoran zarah yang tidak dibuang semasa proses pemendapan. Logi rawatan air menggunakan katil penapis graviti berbilang media kadar perantas. Penapis terdiri daripada lapisan atas antrastik, lapisan tengah pasir penapis dan kemudian lapisan bawah pasir granit.
dan satu sistem saliran bawah yang mengumpul air yang ditapis. Air masuk di atas media penapis dan mengalir ke bawah melalui katil penapis secara graviti. Bahan yang berbeza berfungsi seperti penapis gergasi dan merangkap zarah yang tinggal. Apabila penapis mula dibungkus penuh dengan zarah, pengendali membersihkannya menggunakan prosedur yang dipanggil cuci belakang. Air boleh diminum dialirkan ke belakang melalui penapis yang membebaskan zarah terperangkap yang terkumpul dalam palung longkang atau basuhan belakang, dihantar ke kolam pemulihan cuci balik, dan selepas proses mendap, air cucian belakang dikembalikan ke kolam pengendapan air mentah untuk digunakan semula. Seterusnya, ini merupakan isu semasa, iaitu pertama adalah melibatkan penggunaan tenaga. Penggunaan tenaga adalah salah satu isu terbesar yang dihadapi oleh loji air sisa rawatan ataupun loji kumbahan sekalipun, iaitu proses menapis air sisa antara 3% hingga 15% daripada kuasa elektrik negara setiap tahun. Itulah banyak kuasa yang dihaskan untuk penapisan. Menggabungkan pendekatan yang lebih hijau ini dan mengekalkan sistem rawatan air yang sedang digunakan. Seterusnya, kekurangan pekerja. Loji rawatan air sisa juga menghadapi masalah kekurangan kaki tangan. Pekerja cekap dan produktif yang mahir dalam perniagaan adalah perlu untuk merawat air sisa dengan betul. Tidak ada bilangan pekerja yang mencukupi untuk pergi atau masih mungkin merupakan penyelesaian yang berpotensi untuk kekurangan ini, dan ia bukan sahaja akan mengisi kekosongan pekerja yang diperlukan, tapi ia juga akan mengurangkan tekanan kepada pekerja yang sedia ada. Seterusnya, tapak alam sekitar. Rawatan air sisa direka untuk menapis air supaya ia mesra alam. Kemudian, pengurusan air sisa juga meninggalkan jejak alam sekitar apabila mereka merawat air. Bahan organik yang dilucutkan dari air perlu pergi ke suatu tempat, dan teknologi inovatif hijau telah menambah baik cara merawat air supaya jejak alam sekitar yang ditinggalkan oleh loji rawatan air sisa lebih kecil dan kurang memberi kesan kepada alam sekitar. Seterusnya saya berikan kepada Haris. Penyelesaian masalah berkaitan kelestarian dan kejurusan hijau. Cara penyelesaiannya ialah penggunaan tenaga. Perubahan dalam proses rawatan biologi berpotensi mengurangkan permintaan tenaga dengan ketara di loji rawatan. Contoh penyelesaiannya ialah penggunaan skrin halus dalam rawatan premier, teknologi membran untuk memproseskan pengudaran, rawatan langsung aliran pulangan kepekatan tinggi. Keduanya ialah kekurangan pekerja. Walau bagaimanapun, akan sentiasa ada keperluan untuk kehadiran fizikal kaki tangan untuk bertanggungjawab untuk menyelia aktiviti di kemudahan rawatan. Pengurusan pengendali boleh menyumbang sehingga 30% daripada kos operasi loji rawatan air sisa. Teknologi baru muncul yang didorong oleh pengurangan OPEX menggunakan faedah otomasi yang mengurangkan keperluan penglibatan operator. Yang ketiga ialah tapak alam sekitar. Teknologi lanjutan yang menggunakan lembagan proses yang lebih kecil dengan meningkatkan jumlah biojizim per unit volume melalui penambahan media untuk lampiran biofilm seperti IFAS dan MABR, atau meningkatkan kepekatan biojizim seperti MBR mendahului dalam mengurangkan jejak. Jejak yang lebih kecil bermakna penjimatan kos tanah, tetapi ia juga bermakna mengurangkan capex, kurang konkrit, kalori dan peralatan. Oleh itu, kesimpulan daripada case study presentation ini adalah yang pertama, pengurusan kemudahan, inovator, pereka bentuk bangunan dan pakar persekitaran binaan lain harus menilai semula dan menilai dasar dan aktiviti latihan nasional tempatan dan pembangunan untuk menumpukan pada perlindungan dan kemampanan alam sekitar. Seterusnya, keadaan alam sekitar yang buruk boleh dilihat sebagai akibat daripada beberapa isu termasuk kekurangan umum kebimbangan alam sekitar serta kekurangan rancangan dan dasar alam sekitar. Dan akhir sekali,
kerajaan serta pihak berwajib hendak menyediakan kemudahan dan infrastruktur untuk mengelakkan pencemaran air dan pengurusan air sisa. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.